untuk memahami kitab sebuah Quran ni kena faham surah Fatihah. Tak lain baru dia pergi mudah. Itu pengajian untuk orang awam kita. Baik, kita biasa dengar ayat yang Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allaha katsira. Suratul Ahzab ayat yang ke-21. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu contoh ikutan yang terbaik, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balas yang baik hari akhirat, serta dia pula menyebut dan mengingati Allah dengan sebanyak-banyak dalam masa senang ataupun dalam masa susah, senang ataupun susah. Baik, Ibnu Katsir sebut ayat ni adalah asas, batu nunggu hak paling penting sekali dalam berpegang dengan ucapan Nabi SAW dan perbuatan Nabi SAW. Ni boleh tengok tafsir Ibnu Katsir. Oleh kerana tu Nabi SAW royak kepada umat dia supaya berpegang sungguh kepada sunnah Nabi, kerana pada diri Nabi itu ada uswatun hasanah, ada contoh hak paling molek sekali. Akhlak pula akhlak yang terpuji. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, demi sesungguhnya kamu wahai Rasulullah mempunyai akhlak yang amat terpuji. Dalam tafsir Ibnu Asyur disebut bahawa dalam tafsir apa ni dia panggil At-Tahrir wa Tanwir, Al-Imam Syekh Tahir Ibnu Asyur dia sebut, dia kata sebagaimana Allah SWT jadikan Rasul dia Muhammad SAW di atas akhlak yang molek, akhlak yang paling terpuji, dia akan menjadikan syariatnya supaya membawa manusia dengan akhlak yang terpuji itu untuk menuju kepada kemuncak. Orang panggil kemuncak ni maknanya hak paling tinggi sekali dalam menjadi hamba Allah, iaitu disebut sebagai taat, ketaatan kepada Allah Ta'ala. Adik-adik semua, kalau kita tengok beberapa istilah ni, ya banyak lagi hadis-hadis Nabi lah nak suruh kita pegang dengan sunnah Nabi di atas uswatun hasanah tu, contoh yang paling baik tu. Nabi mari sebut kepada kita contoh hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Nabi sebut bahawa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Baik, hendaklah kamu berpegang pada sunnahku, alaikum bisunnati, kepada kamu sunnah aku. Laninya kita nak faham apa dia sunnah Nabi. Sunnah Nabi apa dia? Orang kita ni kadang-kadang faham sunnah ni, dia faham sekerak. Faham sekerak. Dia tak faham habis sunnah Nabi. Orang kita faham lagu mana sunnah kalau kita kata dia ni. Makan nasi setala ramai-ramai, dia faham situ, ada juga. Makan nasi setala ramai-ramai, sunnah juga hati tu. Tapi biar kena lah. Kalau nasi makan ngesuk setala ramai-ramai tu lain juga. Makan pulut durian tu setala ramai-ramai dah ni. Orang tengok pun pelik juga. Walaupun makan setala ramai tu adalah sunnah Nabi. Kita kena tengok maqasid dia. Maqasid dia tu lagu mana? Keadaan dia. Munasabah ke tak munasabah? Orang kita faham tu sunnah Nabi, lepas tu dia faham bini ramai. Bini lebih pada seorang. Sunnah dia kata. Hak sunnah tu sunnah. Tapi yang nak royak bini ramai ni keperluan bagi seseorang yang perlu. Kalau tak perlu tak ada masalah. Boleh faham tak ni? Nabi nikah Khadijah seorang mula-mula kan. Lama Nabi duduk Khadijah sampai Khadijah mati. Nabi boleh tak nikah dengan orang lain? Boleh. Sebab tak perlu masa tu.
perlu. Sebab tentu dah Nabi ni dia buat sekara atas benda perlu, bukan atas benda mahu. Mahu ni makna nak. Perlu ni makna apa? Perlu ni makna kita buat masa tu supaya kita sakit. Orang sakit perlu kepada ubat. Bukan dia mahu kepada ubat, tak. Dia memang perlu kepada ubat sebab dia sakit. Boleh faham kan ni? Orang ngajar kalau ramai-ramai perlu pada mikrofon. Tak ada mikrofon pun boleh kecek juga, tapi sakit kok lah. Nah, bini ramai pun gitu juga. Perlu ke tidak? Perlu ke tak perlu tu tak usah kata kat orang, tengok ke diri sendiri. Diri sendiri. Kita menikah ni perlu ke nak dengan hati. Kalau kita kata mahu, kemahuan kita, perlu tak perlu. Tapi pasal agah, pasal nak saja. Pitih we ke bini nombor 1 pun tak cukup. Agah nak menikah 2. Ha tu batang nyapuh orang panggil kepala. Boleh nampak kata? Ha. Sebab Nabi nikah ramai, kita tak dengar lagi komplain orang panggil. Kita tak dengar lagi kata-kata uduh Allah. Kita hari ni nikah 2 tu gagal dah pejabat. Pergi majlis. Orang kata gue ni, orang kata gue ni, balah gagal, baru 2. Nabi nikah ramai 9 orang, tak ada dengar lagi. Pakat duk gagal, balah kekeh sama dia. Bermakna diri Nabi ni sempurna. Sebab Nabi gerak mengikut perlu, bukannya kemahuan. Kalau ikut kemahuan, Nabi nikah orang muda belaka, siapa tak syek Nabi. Tapi Nabi nikah dengan siapa? Nabi nikah dengan Hafsah, tua dah. Ummu Salamah, tua dah. Dah. Saudah, tua dah. Beberapa orang lagi semua hak tua dah. Hak ramai anak yatim pula ada Nabi duk perak. Kalau mau tanya pak cik mana ada? Pak cik nak tua kok muda? Takut nak jawab berkali bini mari sekali kali ni. Nak muda dah kata. Jawablah hati suruhlah. Kamu tak makan nasi klik kamu kan. Nak muda lah makan menikah. Dah tak sihat tua kata-kata. Tapi Nabi tak, kerana Nabi buat sekara di atas perlu, bukan mahu. Ni hak payah ni. Kita nak gerak di atas sekara, di atas benda hak kita nak ke ataupun benda hak kita perlu. Kalau perlu sila. Ada apa? Dia ada kemampuan. Sebab tu kahwin ni, nikah ni, dia kait dengan kemampuan. Man istata' alaikumul ba'ah. Istata'. Nabi kata, mana hak mampu, falyatazawwaj, nikah sebab mampu. Sebab ada kemampuan. Ada budak tanya hamba. Kita cerita sikit Budak tanya, dia kata, "Ustaz, dia ni nak ngaji pun nak, nikah pun nak. Jadi, boleh tak Ustaz nikah dalam ngaji? Ngaji nak, nikah pun nak." Betul. Kita nak jawab lagu mana? Amba kata nikah ni adalah, Nabi kata mana-mana orang yang mampu. Kalau mu ni ngaji, pok mu lagi duk sewa-sewa mu, duk pera mu nak menikah. Mana kata mu tak mampu. Kalau mu tak mampu, mu jangan kenal Tino dulu lagi. Tak sedut mesej, tak sedut video call gapo, kerak tengah jalan. Tahulah hati saja. Kenal orang Tino, tahulah hati saja, kena ke dia. Cakap tu lah boleh. Jangan pergi duk heret. Duk heret tanya khabar, duk heret mesej, duk heret telefon. Ya jadi berasa nak tak dia habis ngaji tu. Nengung dia, menengung. Berkali dia kata, salah tanya ustaz ni, dia kata. Boleh jadi kan? Amba setuju orang muda-muda nikah muda-muda. Tapi kita kena bahas hak Nabi kata, mampu ke tidak? Ada
Ada je budak muda nikah ada, tapi dia mampu, dia nego online, dia panggil zaman ni dah ni. Yang ambil barang orang tu lo jual, untung dia sikit. Nabi ada barang sendiri ke tak? Ada. Nabi nego bukan produk dia sendiri. Nabi ambil produk orang tu lo jual. Kalau kita kecek han nego zaman ni lah, nah. Nabi ambil hak orang jual, Nabi ambil orang jual. Tapi hak Nabi sendiri tak ada. Nabi guna modal beli hak orang Nabi jual. Nabi bukan pengeluar kepada satu produk, tapi Nabi adalah pengedar kepada satu produk. Allah, sampai hari ni orang panggil dropship, orang panggil sampai hari ni. Budak-budak nego online. Dia ada satu kaedah, ambil barang orang tu lo jual, ambil barang orang tu lo jual. Ada budak hodong ngaji buat benda ni, buat part time dia panggil, habis-habis ngaji duk ambil online ni. Kalau ringgit Malaysia lah, dia boleh 4,000 5,000 riyal Malaysia. Rezeki dia. Sebab Allah ni orang duk nego kat TikTok ke apa, dia duk iklan kat TikTok lagi, dia besok buat video ke apa semua, dia boleh nikah. Sebab dia ada kemampuan untuk cari makan. Nikah tak apa. Nipok dia lagi mata ke darah ke dia, nak cau ham nikah. Bahasa sungguh. Boleh sebut pada pening nak nikah lagu mana? Kena ada kemampuan. Tak kemampuan ni bukan dari sudut orang kata nafsu saja kemampuan. Bukan daripada sudut kita panggil gagah kita orang muda saja. Tak. Bukan hak tu kemampuan, hak tu tapi nombor 2. Hak utamanya